Didik TV KPM. Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM hari ini untuk slot Sukses SPM 2022. Kita nak belajar mata pelajaran matematik dan Ria masih lagi bersama-sama dengan Cikgu Azman. Cikgu, mungkin kita boleh teruskan dengan bahagian A pula, silakan. Okey, Bu. Terima kasih, Ria. Alright. Okey. Kita terus pada soalan bahagian A. Soalan bahagian A ni formatnya adalah format soalan bentuk struktur respon terhad, iaitu soalan yang berbentuk topikal dan direct to the point. Biasa orang kata gitulah jawapannya. Dan markah antara 2 sampai 6. Okey, kita lihat soalan yang pertama. Okey, kalaulah keluar soalan bentuk begini, alhamdulillah sangat mudah. Kerana apa? Pelajar tahu apa nak dibuat. Sebab apa? Semua dah diberikan. Okey, jadi untuk di sini macam cakap awal tadi, step pertama adalah mesti tulis ke bentuk am, iaitu di sebelah kanannya sama dengan kosong. Jadi di sini apa kita perlu buat? Kita pindahkan yang sebelah kanan ini ke sebelah kiri supaya kanan jadi kosong. Okey, dan berhati-hati dengan simbol. Kalau negatif jadi positif, kalau positif negatif. Ramai pelajar yang selalu tersilap dekat situ. Okey, ini step yang pertama, pastikan ada. Yang kedua, kita kena buat pemfaktoran. Okey, kalau di sekolah cikgu kata gunakan kereta sajalah. Tapi saya tak nak supaya pelajar ada ilmu matematik itu. Jadi untuk membuat pemfaktoran mudah sangat. Kita lihat yang bahagian 3B kuasa 2 dahulu. Okey, apakah faktor bagi 3B kuasa 2? Ialah 1B darab dengan 3B sahaja. Jadi akan dapat 3B kuasa 2. Jadi kita buat pemfaktoran, okey, dapat begini. Begini tu buat begini, ya. Di mana sebelah kanan ini kita akan masukkan nombor yang sebelah kiri sana. Okey, B dan 3B. Dan kita ada dua pemfaktoran. Kita kena pilih salah satulah. Okey, contoh katakan pelajar ni cuba jaya. Dia menggunakan 1 dengan 10. Okey, pendaraban secara bersilang akan dapat 10B dan 3B. Okey, kemudian untuk menjadikan nak pilih yang mana, okey, tengok. Di situ kita perlukan 13B, positif. Jadi nak jadikan dia 13, mestilah simbol tambah dan tambah. Okey, tetapi di sini pelajar kena berhati-hati kerana simbol di sini akan mengikut simbol di sini. Bila simbol di sini mengikut, apa jadi? 1 darab 10 akan dapat positif 10. Sedangkan soalan kita negatif 10. Jadi ini bermaksud persamaan kita ini tidak betul. Maka kita kenalah cuba lagi sekali dengan gunakan kaedah yang kedua pula, iaitu 2 darab 5. Okey, cara sama, okey, tapi kita gantikan nilai dengan 2 dan 5. Okey, contoh di sinilah kita masukkan pendaraban silang. Okey, dapat 15, okey, dapat 2B. Nak jadikannya positif 13, mestilah yang besar tolak yang kecil. Jadi di sini akan buat simbol tambah, sini simbol tolak. Dan simbol di sini akan mengikut saja. Jadilah juga tambah dan tolak. So di sini didarabkan akan dapat negatif 10. Dan di sini boleh darabkan dapat 3B kuasa 2. Okay? Di sini kita buat operasi tambah dan tolak saja. Di sini operasi darab dan darab. So bila ini dah sama di sana semua, maka inilah jawapannya. Cuma berhati-hati dekat situ anak-anak murid semua. Okay? Pendaraban bersilang, tulisnya sebaris. Jadi kotak 2 ini wajib ditunjukkan. Okay? Ini kotak kedua, pastikan ada sama dengan kosong. Dan akhir sekali kita pindah-pindahkan. Okay, 3B tolak 2, bila kita pindahkan akan jadi B sama dengan 2/3. Dan B tambah 5 bila kita pindah-pindahkan, dapatlah B adalah negatif 5. Okay? Nampak begitu mudah saja. Okay? 3 step ini saja diperlukan untuk mendapatkan jawapan yang betul. Okay? Contoh yang pertama. Seperti contoh yang kedua. Okay. G tambah 2 kuasa 2 sama dengan 2G tambah 7. Okey, nampak soalan ini macam masih mudah lagi. Okey, oleh sebab masih mudah, saya nak bertanya murid-murid di Google Meet kita, bagaimanakah? Ada tak sesiapa yang boleh mencuba jawab soalan ini? Bagaimana strategi anda untuk menjawab soalan ini? Silakan kalau ada sesiapa yang ingin mencuba. Okey, mungkin murid-murid boleh angkat tangan. Sesiapa yang sudah bersedia boleh kongsikan bersama Ria dan juga Cikgu Azman. Boleh? Mereka masih takut-takut, saya bantu je dulu. Okey. Okey, saya bantu dulu. Okey, saya bantu dulu. Kali ini saya nak minta nanti, saya tunjukkan sedikit step dan saya nak akhir sekali anak-anak murid sini tunjukkan jawapan mereka. Okey. So, ini di sini. Langkah pertama ialah bila ada kuasa 2, pastikan ada 2 kurungan yang samalah. Kita kembangkan dulu. Okey, kembangkan dulu. Kemudian bila sebaris begini, kita kembangkan lagi yang 2 kurungan tersebut. Okey, kurungan tersebut dapatlah G kuasa 2 tambah 2G tambah 2G tambah 4 dan kita pindahkan sebelah kanan ke sebelah kiri, jadilah negatif 2G dan negatif 7. Berhati-hati dengan simbol positif negatif bila dipindahkan. Okey, kemudian kita susunkan ikut kumpulan masing-masing. G kuasa 2, okey, ada G kuasa 2 saja. 2G tolak 2G, tinggallah 2G sahaja. Dan 4 tolak 7 dapat negatif 3. Okey, sampai sini. Yang ini tiada markah, yang ini tiada markah. Di sini baru ada markah yang pertama, iaitu bentuk am.
Kemudian kita akan gunakan kaedah pemfaktoran yang ini sangat mudah lah. Iaitu G kuasa 2 tu terhasil daripada G darab G sahaja. Okey, G darab G sahaja, mudah saja. Okey, bila dapat 3 pun sama juga. 1 darab 3 saja. Letak di sini. Okey. Pendaraban silang 8G dengan 3 akan dapat 8G sorry. G darab 3 dapat 3G. G darab 1 akan dapat G. Nak jadikan di sini positif 2G, maka mestilah yang besar tolak yang kecil. Okey, dan diikutlah sekali. Okey, diikut sekali, maka dapatlah jawapan yang di sini jadi negatif 3. Okey, dah mengikut di situ dah. Okey, dan G darab G dapat G kuasa 2. Okey, seterusnya. Okey, jangan lupa step yang kedua, okey, iaitu tulislah bentuk pemfaktoran, darabnya silang, tulisnya sekali, sebaris begitu. Okey, pastikan. Okey, dan sama dengan kosong tu wajib ada. Dan seterusnya, ini saya tanya anak murid kita. Apakah jawapan selepas kita buat pembuatan tersebut? Boleh tunjukkan tak jawapan anda semua? Biar satu Malaysia tengok jawapan anda. Betul ataupun tidak? Silakan. Okey. Cikgu nak pilih seorang ke Kita bagi keempat-empat kita bagi peluang Okey, ke untuk semua? tunjukkan jawapan. Tunjukkan jawapan akhir ya, cikgu. Ya. Okey. Boleh angkat kertas. Okey, Adila sudah menunjukkan jawapannya G1, G negatif 3. Okey. Aini Suhada, okey, terlindung sedikit, tak berapa nampak. Sorry. Okey, alright. Okey. Okey, jawapan akhir. Okey, Aini sudah nampak. Okey, alright. Kemudian Sazani Suki. Okey, alright. Saya nak, okey, terima kasih kepada semua. Okey, saya minta Sazani tunjukkan jawapan anda. Sazani tunjukkan jawapan anda. Syazani boleh tunjukkan sekali lagi? Satu kesilapan di sini saya lakukan ialah dia tidak membuat jawapan akhir tu. Okey, G tolak 1, G tambah 3, dia tak buat simbol sama dengan kosong. Jadi hilang markah itu Sazanani ya. Okey, berhati-hati. Alright. Okey, so selepas ini kita buka kurungan. Kurungan pertama G tolak 1. Bila kita kembangkan, bila kita hilangkan tanda negatif, jadilah positif. Jadi G tambah 1 untuk yang pertama. Dan yang kedua, apabila G tambah 3, maka akan jadi jawapan G tolak 3. Simbol dia bertukar saja. Okey. Alright. Okey, sekarang kita pergi soalan yang ketiga. Okey, sudah 2 contoh saya berikan kepada mereka semua. Untuk yang ketiga ini, saya nak mereka cuba selesaikan. Okey, ada tak sesiapa yang nak mencuba jawab? Bagaimana strategi anda untuk jawab soalan ini? Okey, silakan. Okey, mungkin kita boleh pilih, cikgu. Okey, ada yang angkat tangan. Okey, Afini angkat tangan. Okey, silakan Afini. Afini, silakan. Saya akan pindahkan tempat ke sebelah kanan dan kembangkan yang di atas. Okey, sama saya fikirkanlah. Bagus. Seterusnya Afini. Kemudian saya susun menjadi bentuk arm. Okey. Okey. Seterusnya Afini. Afini. Okey, alright. Okey, seterusnya Afini, terima kasih Afini ya. Okay, terima kasih. Okey, Afini nampak dia punya idea tu dah saya nampak. Okey. Jadi terima kasih Afini. Okey, cikgu sambung seterusnya. Okey, selepas dah tulis ke bentuk arm ini, pastikan kita mahir untuk memfakturkan. Kalau tidak rugilah di sini dah dapat 1 markah di sini, 1 markah baru dapat 1 markah. Langkah Afini cakap tadi. Okey, pemfakturan. Okey, oleh sebab 6P. Kita ada 6P ni, faktor bagi 6P lah 1 darab 6 dengan 2 darab 3. Kita ada 2 pilihan. Okey, jadi di sini kita kena banyak cuba jaya lah. Okey, cuba jaya kan. Jadi kita ambillah dulu 2P 3P. Saya ambil. Kenapa saya ambil 2P 3P? Saya nampak macam nombor ini macam dekat-dekat je dengan 20 nanti. Okey, untuk 20 pula, kita memerlukan faktor bagi 20 ada banyak, iaitu 1 kali 20, okey, 2 kali 10 dan juga 4 kali 5. Ada 3 faktor yang kita boleh gunakan. Okey, jadi kita kena gunakanlah. Okey, contoh saya ambil 5 dengan 4. Okey, kita ada banyak ya. Kita boleh gunakan dari cuba jaya. Okey, alright. Contoh ni saya cakap tadi, pendarabannya secara bersilang. Okey, jadi 2P darab 4 akan dapat 8P. Okey, 3P darab 5 akan dapat 15P. Di sinilah pelajar kena berhati-hati untuk melihat di sini, pastikan ikut jawapan kita, iaitu kita nak negatif 7P. Okey, kalau negatif 7P, kita kena ingat, bila negatif mestilah yang besar tu simbol negatif, yang kecil simbol positif. Supaya dapat negatif. Dan di sini akan ikut simbolnya. Okey, negatif, positif akan dapat negatif 20. Sama macam soalan kita. Dah hujung sana macam biasalah. 2P, 3P akan dapat 6P kuasa 2.
Okey, alright. So di sini biasanya Ria, dan anak murid semua, cikgu-cikgu dekat sekolah memang akan ajar menggunakan kalkulator semata-mata. Okey. Jadi kalau boleh kita faham guna kalkulator dan kita faham juga guna kaedah pembuatan macam biasa ni. Supaya kita lebih mahir dan kita sukalah benda ni. Okey. Dan jangan lupa ya anak-anak semua, murid-murid semua, pastikan pendaraban secara bersilang dan tulisnya sebaris. Okey, sebaris. Ada pelajar suka buat yang bersilang juga. Itu tak betul. Okey. Dan di sini dapat 2pi tolak 5 dan 3pi tambah 4. Okey, cuma di sini kena berhati-hati. Okey, bila kita tulis bentuk begini, kena berhati-hati. Ada pelajar tersilap pindah. Okey, alright. So untuk 2pi tolak 5 ini, bila kita pindahkan, first kali pindah sini akan jadi positif 5. Dan untuk hilangkan 2 ni, kita bahagi 2, bahagi 2. Okey, bila ada bentuk nombor di depan ada, di belakang ada, dia mesti bentuk pecahan. Okey, jadi jawapan pertama tu akan jadi 5/2. Okey, simbol bertukar je. Negatif, positif. Positif, negatif. Dan pelajar juga boleh buat secara bentuk pecahan ataupun bentuk perpuluhan jawapannya diterima. Cuma dalam kurungan ni pastikan tidak ada pecahan dan juga tidak ada perpuluhan di sini. Paling penting. Okey, kita tengok pula soalan yang keempat. Okey, soalan keempat. Nampak masih mudah lagi. Tetapi dia nampak macam kiri kanan ada pecahan ni. Macam tu nak buat. So, yang ini ingat kepala kita mudah je. Contoh kita buat. Okey, 1/2 sama dengan 1/b. Okey, bagaimana macam nilai b? Pastikan kita ingat darab silang atas bawah. Itu yang keluar dia. Okey. So kita darab silang atas dan bawah. Okey. Begini. Okey. Yang ini pergi naik ke atas sana. Ini naik ke atas sini. Kemudian kita kembang macam biasa. Okey. Kembangkan macam biasa. Okey. Pastikan. Saya cukup takut kalau murid-murid tersilap dengan simbol lah. Simbol. Terutama bahagian nak memindahkan. Okey. Memindahkan. Untuk pindah ni pun kita kena tahu juga. Kadang-kadang pelajar ni dia pindahkan silap. Okey. Cuma ingatkan. Okey. Tengok yang kuasa 2 tu. Pastikan yang kuasa 2 ni sentiasa positif. Okey, jadi di sini sebelah kiri tu dia sudah positif, maka yang sebelah kanan tu pindah ke sebelah kiri. Andai kata yang kuasa 2 tu ada sebelah kanan, okey, jadi yang kiri pindah. Okey, kena hati-hati guys tu, takut silap. Okey, kemudian dah sampai sini. Ingat nampak sebuah color macam-macam ni. Ada hijau, ada kuning. Yang kuning itulah yang akan memberikan markah yang pertama buat anak murid-murid semua. Okey, selagi tak ada yang kuning tu bentuk am ni, markah tidak ada. Walaupun panjang mana kita buat soalan. Okey, jadi berhati-hati. Jadi di sini, okey, kita boleh gunakan kaedah pemutaran tadi. Okey, untuk contoh seperti tunjuk kat situ, X. X betul lah. Okey, untuk dapatkan 28, dia ada 1 kali 28. Okey, kemudian kita ada 2 kali 14. Kita ada 7 kali 4. Okey, yang mana kita nak pilih? Kita mesti pilih yang manakah memberikan jawapan. Bila kita tambah ataupun tolak, akan dapat yang sama dengan 3 tu. Jadi yang ini bila tambah dapat 29. Tak bolehlah. Tolak 7 memang tak boleh pakai. Okey. Yang ini tambah dapat 16, tolak dapat 12. Tak boleh pakai juga. Yang ini bila tambah dapat 11, bila tolak dapat 3. Okey, ada nombor 3 situ. So kita akan gunakan tu. Gunakan 7 dengan 4. Terbalik tak apa, tak ada salah. Okey. Darab silang. Okey, X kali 4, 4X. Okey, salah juga sikit. X kali 7 dapat 7X. Okey, apa simbol nak guna? Jawapan kita nak positif 3. Mestilah yang besar positif, yang kecil negatif dan selesaikan. Okey, ini ikut simbol. Ikut simbol, maka akan dapat itu 8. Lepas tu X kuasa 2. Itu. Darabkan selari begini. Okey. Jawapan akhirnya positif jadilah negatif. Negatif jadilah positif. Okey, selesai. Begitu mudah untuk dapatkan markah kalau masuk bahagian A begini. Okey, baiklah. Penerangan yang cukup jelas oleh Cikgu Azman pastinya untuk murid-murid macam mana cara untuk menjawab bahagian A dengan begitu baik sekali. Kita akan berehat dahulu sebentar. Kembali lagi selepas ini terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM